dawai lurus. So ada arus yang akan mengalir apabila digerakkan A ke B ataupun B ke A ataupun turun naik. Sebab di sini ada flux, di sini ada medan magnet. Ada medan magnet. So dia memotong medan magnet tu. Sama ada dia turun bawah ataupun dia naik atas ataupun dia buat turun naik. So dia akan dapat deflection pada galvanometer ni. Jarum galvanometer tu akan terpesong. Okey So itu yang kita tahu sebelum ni dan ia tidak lengkap. Kenapa saya kata ia tidak lengkap? Sebab kita tak nak kita nak buat sesuatu tu kita kena tahu dia punya arah aliran arus tu. Sebab kalau kita tak tahu arah aliran arus, kita tak boleh nak benarkan dia masuk dalam alat elektrik kita. Sebab alat elektrik kita tu ada banyak komponen, ada banyak elektronik komponen yang ada setengah-setengahnya dia membenarkan arah aliran satu je. Dia membenarkan satu aliran saja. Salah satu komponen yang kita tahu ialah diode. Diode dalam litar elektronik tu dia bertindak sebagai injak ataupun valve. Apa fungsi valve? Dia membenarkan satu aliran arus. Kalau kita salah aliran, so tidak ada arus yang masuk. Jadi alat elektronik kita tu tak berfungsi. Sebab tu kita kena tahu arah aliran itu. Sekurang-kurangnya kerana itu. Okey kan? Jadi, hari ni kita nak tengok bagaimana arah aliran arus itu ditentukan. Okey, sebab itulah kita guna ini dia petua tangan kanan Fleming. Sebelum ni ingat balik sebelum ni yang kita belajar, kita nak tentukan arah daya yang terhasil, kita guna tangan kiri kan? Tangan kiri Fleming. Sekarang ni kita guna tangan kanan Fleming. Tangan kanan dengan tangan kiri tak sama. Okay, kalau you nampak, ini tangan kanan saya. Ini tangan kanan saya. You boleh angkat tangan kanan you sendirilah. Okay, ini tangan kanan. Yang ini tangan kiri. Dia ada benda yang sama dan ada benda yang tak sama. Cuba you tengok masing-masing tengok. Tangan kanan, tangan kiri you buat Fleming punya cara. You buat Fleming punya cara. Dia ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Apa yang sama? Kalau you perhatikan. Yang sama ialah arah medan. B. Ni, ini. Jari telunjuk. Arah medan sama. Yang kedua, arah arus sama, nampak? Arus pula. Arah daya. F. Ini, F sama, nampak? So, dalam kiri kanan, arah daya ke atas, nampak? Sama kan? Arah medan, nampak? Kalau tangan saya ni ke depan, sama. Yang berbeza ialah I. Jari tengah ni. Yang jari tengah ni berbeza. Yang tangan kiri pergi ke sana. Yang tangan kanan pergi ke sini. Nampak tak? Ada benda yang sama, dua ni sama. Okey, yang ini yang berbeza. Sebab itu dia guna tangan kanan Fleming. Dia tak guna tangan kiri. Kalau dia guna tangan kiri, dia akan jadi 100% sama. Jadi macam tak ada beza lah di antara arus yang dibekalkan dengan arus yang dihasilkan. Jadi kita nak tengok benda tu berbeza. Dengan kata lain, arus yang dibekalkan, tangan kiri ini I, jari tengah ni I, ini adalah arus yang dibekalkan. Dalam konteks arus yang dihasilkan ataupun kita sebut arus arohan, dia menggunakan tangan kanan. So ini tangan kanan, jari tengah adalah arus yang dihasilkan ataupun kita sebut arus arohan. Induced current. Okey tak? Boleh tak? Jadi dalam litar you kena tengok, ada tak sumber bekalan kuasa dekat situ? Kalau dia bagi satu litar, you nak check kan. Ini berkenaan dengan apa? You nak guna tangan kiri ke nak guna tangan kanan? You tengok dalam litar tu ada tak bekalan arus elektrik dia dibekalkan. Kalau dia letak ada bateri, kalau dia terang ada Duracell kalau ataupun dia ada power supply ataupun ada bekalan kuasa dicucuk dekat dinding daripada TMB. Kalau itu kita guna tangan kiri. Sebab arus yang diguna ialah arus yang dibekalkan. Kalau dalam litar tu tak ada sumber kuasa. Tak ada power supply, tidak ada bateri, tak ada apa-apa. Kan? Cuma dia nak tahu arah arus, dia kata kan. Arah arus dalam litar. And then adalah bla 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 dibuat macam mana kan. And then dia kata ada arus yang terhasil. So itu menggambarkan ada keadaan arus arohan. Bila arus arohan tidak ada kuasa, tidak ada sumber kuasa, kita guna tangan kanan. Sebab apa kita guna tangan kanan? Sebab jari tengah kita pada masa itu ialah arah arus yang dihasilkan. Okey tak? Okey, so hari ni kita nak fokus dekat tangan kanan Fleming ni. Okey, so disebut sebagai petua tangan kanan Fleming.
Sebenarnya Fleming dia tak wujudkan petua tangan kanan. Petua tangan kanan ni diwujud kemudian, dia datang kemudian. Yang ada adalah tangan kiri. Tak apa, itu jangan risau Nanti kan you pening pula. Okey. Kalau kita tengok kat bawah ni, ini dia. Kan? Ini dia kan? Jadi arus elektrik akan terhasil. Kan? Kita kata sebelum ni kan terhasil kan, tapi kita tak tahu arah. Tapi hari ni kita nak tahu arah dia ke mana. Okey, so kita gerakkan. Contoh yang ini dulu ni. Yang pertama ni kan? Yang pertama ni. Kita ada satu konduktor. Kita ada satu konduktor yang kita lalukan di dalam medan magnet. Okey So ini ada kutub utara, kutub selatan. Jadi ada medan warna hijau. Warna hijau ni garisan medan magnet. So medan magnet arah ke sana. Okey, kalau you tengok buku ataupun you tengok skrin sekarang ni, you letakkan jari telunjuk. Guna tangan kanan Guna tangan kanan. Letakkan jari telunjuk you ikut arah warna hijau. Ni jari telunjuk ikut arah hijau. Boleh? Okey, so you boleh buat sekarang lah. You boleh buat sendiri. Tak ada orang nak tengok you sekarang ni. Saya tak boleh nak paksa-paksa. You nak buat, you buat. You tak nak buat, sudah. Okey? Lepas tu, kita nak tahu arah arus. Kita nak tahu arah jari tengah tu ke mana. Arah jari tengah tu ke mana. Okey, so sekarang ni, yang warna hijau ke sana, daripada utara ke selatan. Itu always, sentiasa. Arah medan mesti dari utara ke selatan. Okey Lepas tu, yang merah tu, arah gerakan dawai. Sekarang ni, konduktor tu, dia nak tolak ke atas. Konduktor tu, dia nak tolak ke atas. Maknanya, dia potong medan tu ke atas. Maknanya, dia daripada bawah lah. Dia daripada bawah, dia akan potong naik ke atas. Begitu. Boleh Okey, so, jadi arah daya adalah ke atas. Boleh So, medan ke sana, daya ke atas. Jadi arus ke mana? Terhasil. Arus terhasil ikut yang warna pink tu. Yang warna pink tu nampak? Ni arus yang terhasil. So dia ikut jari tengah tu. Itulah arus aruhan yang terhasil dan itulah arah dia. Boleh? Okey So inilah arah dia. Ini arah arus I. Okey, ini adalah B. Medan magnet. Dan ini adalah F. Kita gerakkan arah konduktor tersebut. Boleh? So, bila kita lalukan dekat sini, ada galvanometer, dia tunjuk arah arus masuk. Nampak? Ini arus masuk kat sini kan? So, dia pointer ni akan pergi kepada arah arus elektrik yang masuk dalam dia. Dalam galvanometer ni. Sebab itu dia deflect. Sebab itu dia akan terpesong macam tu. Okey Itu yang pertama. Yang kedua, apabila magnet tu yang bergerak ke bawah. So, medan tu yang bergerak ke bawah. Boleh bayang tak? Pergerakan medan tu ke bawah. Dengan kata lain, sebenarnya ialah seolah-olah seperti konduktor tu yang bergerak ke atas. Nampak? Saya buat macam ni kan? Dia buat macam ni dia sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni. Arus duduk dalam ni. Nampak? So, medan ke sana, tetapi konduktor magnet tu ditolak ke bawah. Kan sama seperti mana kita bergerakkan konduktor ke atas. Ini. Sebab tu arus masih dihasilkan arah yang sama seperti mana yang tadi. Dia sama keadaan macam ni sebenarnya. Sebab tu arah deflection dia pun sama. Sebab arus pun masuk sama dengan yang tadi. Yang nombor 2 ni. Okey tak? Nampak tak? Boleh ini contoh dia nak tunjuk ada konduktor digerakkan. Yang nombor 2 ni magnet itu digerakkan. Dengan kata lain medan magnet tu digerakkan. Okey So ada beza kat situ So, you boleh buat sendirilah kalau kita tukar arah gerakan konduktor tu. Tadi F ke atas, F ke atas. Kalau kita tukar F ke bawah, dia jadi macam mana? Jadi macam ni. Kalau F ke bawah. F tu merujuk kepada gerakan konduktor. Di mana arus mengalir. Di mana arus mengalir. Bukan magnet. F tu bukan pada magnet. F tu pada konduktor yang ada arus yang mengalir dalamnya. Okey, kena bezakan Okey. Ini saya tunjuk satu per satu. Saya nak suruh you jelas. Okey, kemudian ini satu lagi aktiviti. Ini satu aktiviti yang kita nak bawa. Tapi ini simple. Kita boleh tunjuk yang lebih complicated lah. Tapi untuk buku ni dia tunjuk yang simple lah.
Kita boleh buat sendiri kat rumah kita macam ni. Tapi kita tak adalah galvanometer kan. Takkan you nak beli galvanometer kan. Saya adalah, saya pergi ambil kat sekolah. saya bawa kat sekolah. Jadi rumah saya ni dah macam makmal juga. Kan? Kadang-kadang saya mengajar, saya tunjuk. Okey, yang ini kita ambil satu dawai. Biasanya kita guna dawai kuprum lah Dawai kuprum, kita lilit satu benda. Biasanya kita guna logam ataupun dia kertas biasa pun tak apalah. Kertas biasa yang kita buat kelongsong ataupun pipe PVC tu. Boleh bayang tak pipe PVC yang ada lubang kan? So sekarang ni kita ada satu magnet bar. Kita ada satu magnet bar yang kita tahu dia punya kutub dia. Pole. Dia ada pole dia ni kita tahulah. Contoh yang A ni kita nak gerakkan pole utara tu ke dalam. Kalau ke dalam ni warna hijau kita bertolak dia ke dalam, dia warna hijau. Okey, apa yang berlaku? Sepatutnya medan magnet tadi, ini konteks dia apa tahu? Ini konteks dia. Konteks dia medan daripada medan yang lemah kepada medan yang besar. Kan? Tadi kan saya cakap kalau dalam keadaan itu pun dia akan menghasilkan arus arohan kan? Okey, so itulah konteks dia ke sini. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab daripada jauh magnet, okey, ni saya ada magnet ni kan? Tapi ni magnet U Okey, magnet ni kalau kita ambil utara yang warna merah ni utara, kan? North pole. Okey, kalau kita dekatkan dia, maksudnya kalau dia jauh, ini gegelung Ini gegelung. Ini gegelung ni. Kalau dia jauh, medan lemah yang kena pada gegelung tu. So semakin dekat, semakin besar medan tu. Anda nampak tak? Dalam konteks yang kedua yang saya jelaskan tadi bagaimana terhasilnya arus arohan kan? Jadi kita dekatkan yang utara. Apa berlaku? Dan kita nampaklah ada deflection pada pointer galvanometer tu. Nampak tak? Lepas tu kita dekatkan dan kita jauhkan. Dekatkan, jauhkan. So masa kita dekatkan, dia menghasilkan satu arah deflection. Bila kita jauhkan, dia akan terpesong ke tempat lain pula. Jadi kalau kita dekat jauh, dia akan jadi macam ni, jarum galvanometer tu. Sebab apa? Sebab dia menghasilkan arus arohan yang berbeza arah dia. Dalam aktiviti ni nak tunjukkan itu. Boleh Okey, sama juga kalau kita tukar menggunakan kutub selatan, South Pole, sama juga. Bila kita pergi ke belakang depan sama juga, deflection pada galvanometer ni akan terjadi. Kiri kanan. Okey, arah macam mana? Kita kena gunalah apa yang kita belajar ini. Okey. Boleh So saya harap saya beritahu tu you all jelas dan kalau ada apa-apa you boleh tanyalah Saya ada banyak benda-benda kat sini. Saya punya rumah ni dah jadi macam apa dah. Okey, dawai yang saya masukkan yang gelung tu, you tengok ini ni yang saya pernah buat dekat bateri tu kan, dan dia berpusing-pusing tu. Ini contoh yang saya tunjuk dekat didik TV tu, yang dia berpusing tu sebab ada daya magnet tu, daya elektromagnet. Okey, so eksperimen ni nak tunjuk ada benda tu, and then kita nak tengok arah dia Okay, kita nak tengok arah dia bagaimana pula. Okey, ni tunjuk ni arah pesongan ke arah mana kan? Okey, saya dah jelaskan tadi. So kita tengok kalau yang utara mendekat, apa jarum tadi dia terpesong ke kiri ke kanan? So kita tanda. Kalau dia menjauh pula, dia pesong kanan ke kiri. So kita tanda. Nampak? Kekutupan. So dia tanya kat sini kekutupan pada A tu. Pada A tu, solenoid DA. Solenoid DA tu, dia suruh kita tentukan. Okey, saya tunjukkan kat sini teruslah. Saya tunjukkan kat sini terus. Bagaimana kita nak tentukan. Ataupun sekejap Ataupun dia nyatakan. Dia nyatakan kat sini. So kita teruskan. Kita guna hukum ni nanti. Yang dalam eksperimen ni, dalam aktiviti ni, dia nak suruh kita tentukan ini penting. Dia nak suruh kita tentukan kat sini. Yang ini kita boleh nampak, di ke kiri kanan. Ini dipanggil pemerhatian. Ini pemerhatian. Ini. Yang ini adalah kita punya konsep. Kan? Dalam fizik, dia ada pemerhatian. Lepas tu bila kita perhatikan, lepas tu soalan lain dia akan tanya, apakah konsep yang kita kaitkan dengan pemerhatian kita tu? You perasan tak? Kalau soalan fizik biasanya macam tu. Jadi kita akan jelaskanlah. Dia sebenarnya nak kaitkan dengan bla 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 bla. So yang ini benda yang nak dikaitkan. Yang ini yang penting ni, yang ramai pelajar tak boleh nak jawab. Yang ini pemerhatian. Biasa saja. Kita cuma tengok je. Ke kiri. Ke kanan. Boleh
Okey, kenapa Alia? Cikgu nak gerakkan tu gegelung tu atau magnet? Nak gerakkan tu gegelung tu atau magnet? Dalam aktiviti ni dia gerakkan magnet. Sebab anak panah tu nampak. Ni anak panah ni. Anak panah ni merujuk kepada magnet lah. Okey, magnet ni dia letak utara, kutub utara didekatkan dengan A ni. A ni kita anggap sebagai salah satu hujung bagi solenoid. Solenoid tahu tak solenoid? Yang ni yang saya buat gegelung macam ni solenoid lah ni. Ini dia panggil solenoid. Gegelung dalam bahasa Melayu dia. Kalau kita buat satu saja, dia panggil coil ataupun gelung. Kalau satu saja gelung. Kalau banyak dia jadi solenoid. Okey, inilah dawai kuprum tu. Kena guna dawai kuprum. Jangan guna dawai biasa. Yang kat kedai jual dawai biasa tu kan yang warna putih tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh you rasa? Tak boleh guna untuk buat benda ni. Eksperimen elektromagnet ni tak boleh guna dawai biasa. Kenapa tak boleh? Jawapan dia, dawai biasa tu adalah besi biasa. Ataupun alloy lah yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Tapi dia masih besi So, tak boleh kita guna dia sebab bila kita kaitkan dengan magnet, dia akan melekat pada magnet. Kalau dawai biasa tu, dia akan melekat. Kalau kita guna kuprum tidak melekat pada magnet. Sebab tu eksperimen aktiviti ni kita guna dawai kuprum. Simple lah, kan? Okey, sambung balik Okey, saya nak jelaskan kat sini bagaimana untuk kita menentukan kutub kat sini. Ataupun bagaimana untuk kita menentukan arah aliran arus elektrik kat sini. Bila kita dekatkan. Okey, dengar baik-baik Dia ada satu hukum. Nanti kita akan lebih detail, kita akan tengok kat sini nanti. Nama dia hukum Lenz. Nama dia hukum Lenz. Saya ceritakan terus kat sini lah. Ataupun ataupun kat sini lah kan. Nampak je lah. Saya tak perlu conteng-conteng kan. Yang inilah. Okey, saya ambil yang ini. You tengok baik-baik. A ni. Kes yang pertama kita tadi. Kita kata magnet utara kita dekatkan dengan A kan. Sini ada A tadi kan. Betul tak? Sini ada hujung A. So, magnet utara digerakkan menghampiri hujung A. Solenoid. Boleh Okey, so apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dekat hujung A solenoid ni, dia akan menjadi kutub utara juga. Okey, kenapa? Sebab dia nak menolak. Dia sifat dia ni mengikut hukum Lenz. Dia kata dia akan menghasilkan kutub yang melawan dia, yang melawan daya yang bergerak, daya yang menghampiri dia. Dalam sistem tu. Contoh kalau utara nak pergi dekat, maka benda ni dia akan jadi magnet. Itu kita belajar sebelum ni. Dia akan jadi magnet kan? Dia akan sifat-sifat dia macam magnet. Okey, so bila dia jadi magnet, dia akan jadi utara. Sebab dia nak melawan daya. Dia tak nak ikut. Jadi you bayangkan ini gegelung, ini magnet. Kita dekatkan utara, so bahagian sini akan jadi utara juga. Sebab dia nak melawan. Okey tak? Okay, kenapa tak jadi S? Kenapa dekat sini tak jadi selatan? Kita bawa utara, kenapa dia tak jadi selatan? Sebab kalau kita jadi selatan, dia tak melawan. Kalau dia jadi selatan, dia akan tarik. Jadi sifat dia tu dia nak melawan. Jadi bila dia nak melawan, dia akan jadi utara. Boleh tak? Okey, itu sebab dia lah. Jadi, macam mana kita nak tentukan arah arus? Yang pentingnya kita tentukan arah arus tu. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu, di situ terbentuknya kutub utara. Kutub utara bagi solenoid. Ini kutub utara bagi magnet. Ini kutub utara bagi solenoid. Okay, so kita tengok keadaan pertama ni. Jadi utara nak pergi ke sana, sini akan jadi utara. Dia akan cuba menolak. Okay, lepas tu kita menggunakan genggaman tangan kanan. Kita menggunakan hukum genggaman tangan kanan yang dah belajar sebelum ni. Untuk kita tentukan arah medan magnet, arah medan elektrik bila ada arus mengalir. Ingat tak? Masa mula-mula sekali. Maknanya kalau ada current lalu, di mana arah medan. So kita guna genggaman tangan kanan. Kalau arus ke sini, arah medan yang terhasil di sekeliling konduktor macam ni. Okey tak? Kalau dia lalu kat sini,
Lalu kat sini jadi gini pula. Jadi ni, arah arus ke sini. So, arah medan ke sini. Kita menggunakan prinsip ataupun hukum yang sama, petua yang sama, kita pakai genggaman tangan kanan untuk kita tentukan arah medan. Okey, dalam kes ni, solenoid akan menghasilkan arus. Jadi jari-jari yang lain ni adalah arah arus. Ingat arah arus. Ibu jari menunjuk arah medan utara. Ibu jari utara. Sini utara, sini selatan. Dapat Jadi tadi kita dah tahu dah utara kan? Kita dah tahu utara. Jadi kita letak tangan kita. Jadi kalau saya bayangkan dekat sini, you tengok depan tu macam ni kan? Okey, so utara dekat sini kan? You tengok kan? Jadi saya lukis, utara dekat sini kan? So bila saya pegang, macam ni lah. Bila saya pegang, arus ke bawah. Nampak anak panah tu kan? Tapi kita tak tahu arus. Kita tak tahu arus. Kita letak medan magnet je. Kita letak medan solenoid itu utara di sini. Jadi arus dia mana? Arus dia kat sini. Sebab itu arus dia ke bawah. Ni. Sebab itu arus dia ke bawah. Ibu jari dekat sini. Ibu jari tunjuk kat sini. Lepas tu jari-jari lain ke sini. Jari-jari lain. Betul tak? Cuba you buat sendiri. Okey, ini jari-jari lain. Jadi ibu jari ke sini. Jadi ibu jari menunjuk arah utara. Itu petua genggaman tangan kanan yang nak digunakan pada hukum Lenz. Okey, itu dalam keadaan pertama kita dekatkan utara. Yang kedua, bila kita nak jauhkan dia, ini yang C ni. Yang C ni. Tadi utara kita nak dekatkan. Sekarang ni utara kita tak ubah kutub, kita nak jauhkan dia pula. Kita nak jauhkan dia, mana daya kita tu nak bergerak keluar. Ingat sifat dia sentiasa menentang. Sifat dia sentiasa menentang yang ini ni. Yang solenoid ni sifat sentiasa menentang. Jadi kalau kita nak menjauh, apa tindakan dia? Tindakan dia nak tarik. Tadi kita nak dekat, tindakan dia menolak. Jadi menolak, dia akan menghasilkan utara juga. Jadi kutub yang sama akan menolak. Manakala bila kita nak tarik keluar, dia tak nak lepas. Jadi dia akan menghasilkan kutub selatan. Tempat yang sama tadi, dia jadi kutub selatan pula. Bila dia menghasilkan kutub selatan, maka arah arus akan berubah dengan menggunakan genggaman tangan kanan. Dapat? Kita guna genggaman tangan kanan tadi, arah dia sudah jadi ke atas pula. Sebab sini dah jadi kutub selatan. Sebab itulah dia punya deflection, galvanometer tu akan berubah-ubah. Sekejap dia ke sana, masa kita tolak depan. Bila kita tarik kutub tu, dia akan ke sana pula, nampak? Jadi kalau kita tolak mari, dia akan jadi oek gitu. Okay, so you faham benda ni dah cukup dah. You faham yang ini pun dah cukup dah. Yang ini akan you faham sendiri. Sama saja. Maknanya kalau selatan nak dekat, dia jadi selatan. Sebab dia nak menolak. Kalau selatan nak jauh, dia jadi utara. Kalau utara kat sini, dia deflect kat sini. Sama macam ni. Kalau selatan dekat sini, dia akan deflect ke sini. Sama macam ini. Okey tak? Ini Lenz kata. Ini Lenz. You baca sendirilah lepas ni. You baca satu persatu. Saya tak baca satu-satu tu. Saya cuma bagi tahu dia punya intipati dia. Okey And then benda ni lah yang akan digunakan dalam penjana arus. Sama ada arus terus ataupun arus ulang alik. Generator lah. Penjana arus tu adalah generator. Generator. Okey? Okey, faham saya harap you faham lah. Okey, so generator tu banyak digunakan kat mana? Generator. Tadi saya bagi contoh pasal malam kan? Saya bagi contoh pasal malam. Ada negara-negara tertentu, dia menggunakan kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Negara tu contohnya negara Perlis. Negara Perlis. Okey. Kincir angin di Kuala Perlis. Kat Malaysia pun ada tapi dia tidak secara komersial. Kat Malaysia ada tapi tidak digunakan secara komersial. Sikit-sikit. Kalau negara-negara tertentu, contoh dekat Finland, dekat New Zealand, negara-negara tertentu, kincir angin ni banyak macam ladang. Kalau tempat kita ada ladang sawit kan, tapi dia punya kincir angin tu macam ladang sawit tu, tapi tak adalah seluas macam ladang sawit tu. Adalah saiz dia lebih kurang dalam 5 padang bola, 5 padang bola sepak. Ada yang saiz dia, you bayangkan seperti 10 padang bola sepak. Semua tu ada kincir angin yang menegak, penuh. Kita panggil ladang kincir angin.
So itu yang dalam kincir angin tu ada generator. Maknanya bila dia berpusing, ada angin langgar, dia berpusing, maka dia akan menghasilkan arus arohan. Arus arohan itu akan diproses lah untuk dihantar kepada pengguna. Dia sebenarnya sama je. Kalau negara kita ada empangan. Kita ada empangan hidroelektrik. Sama juga dalam tu ada penjana, generator. Bila ada air laju melanggar, so turbine akan berpusing, turbine itu akan memutarkan generator dalam tu. So dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey tak So dia akan menghasilkan, so kita pun gunalah tenaga elektrik tu. Sebenarnya lah, kalau you tengok balik bagaimana elektrik tu terhasil, sebenarnya semua elektrik yang terhasil tu adalah daripada bentuk arus arohan. Betul tak? Walaupun saya kata kita ambil daripada TMB kan, daripada TMB betul kita guna kan. Itu kita guna yang dibekalkan. Kita bukan buat arus arohan tu. Tetapi asal usul dia adalah arus arohan juga. Yang dihasilkan sama ada daripada stesen janakuasa arang batu ke, stesen janakuasa hidroelektrik ke, itu daripada konsep arus arohan. Tapi sebab dia dah jadi dan kita guna, maka dia jadi seolah-olah macam bukan arus arohan lah. Dia jadi macam kita dibekalkan sebab kita bukan buat arus elektrik tu. Okay, so saya harap you boleh nampak macam tu lah. Kecuali kita ada konsep yang berbeza yang tidak menggunakan penjana ni ialah solar panel. Solar panel dia tidak menggunakan prinsip ini. Itu berbeza. Yang itu nanti you akan belajar masa tingkatan masa tingkatan 5 pula. Memang tingkatan 5 pun. Masa tajuk akhir. Tajuk 7. Tajuk 7 nanti, tajuk fizik kuantum tu, you akan belajar bagaimana solar panel menghasilkan tenaga elektrik, tenaga solar tu. Dia tidak menggunakan kaedah yang sama seperti mana generator lain. Itu beza sikit lah. Dia mesra alam lah. Yang lain boleh katakan hampir semuanya adalah sama. Menggunakan generator. Sama ada guna nuklear ke, guna biofuel ke. Semuanya menggunakan kaedah generator ni. Termasuklah guna ombak. Ombak tu tidal wave dia guna. So sama je. Ada yang guna kincir angin, ada yang guna hidroelektrik, ada yang guna arang batu, ada yang guna biofuel, biogysim. Semuanya tu dia nak, akhirnya dia akan menggunakan generator juga untuk menjana tenaga elektrik. Kecuali solar panel. Dan mungkin suatu hari nanti akan ada lagi sumber-sumber lain. Saya pasti ada lagi sumber-sumber lain. Banyak lagi orang buat. Kalau you buka internet, you tengok dekat YouTube, macam-macam orang buat. Salah satunya roda yang berpusing. Roda yang berpusing. Macam-macam lah. Tapi majoritinya, ni je. Majoritinya adalah arus arohan macam ni. Okay, nampak tak? Kalau kita combine balik daripada awal you belajar elektromagnet, kan? Sampai sekarang, you dah boleh buat penjana you sendiri. You boleh buat penjana elektrik sendiri. Tak perlu guna TMB lagi dah. Kan? Lepas tu kalau susah-susah sangat, paling senangnya, solar panel lah. Kan? Guna solar panel. Beli sikit, belanja besar sikit lah. Sebab solar panel tu masih mahal harga dia. Nak menghasilkan 100 watt tu pun besar. Sedangkan kita punya cerek elektrik kita pun guna 1000 watt. Kan? Kita beli sekeping besar tu baru dapat 100 watt. 100 watt pula tu tak stabil. Kalau ada cahaya matahari tengah hari, hasilkan banyak. Mungkin hasil 100 watt. Tapi kalau pagi dengan petang, mungkin tak capai pun 100 watt tu. Jadi tak stabil. Okay, itu kena ada ilmu lain lah pula. Nak buat cantuman-cantuman. Solar panel tu nak digabung, nak disambung macam mana? Secara parallel ke, secara series ke? Dia ada pula ilmu lain pula kat situ. Tapi kalau sekadar nak buat charger telefon, okey, itu mudah aje. Nak buat charger telefon tak nak guna TMB. Kita nak masuk dalam hutan, TMB tak ada. So macam mana kita nak charge telefon kita? Gunalah solar panel. Itu boleh. Adalah cara-cara dia. Okey, setakat tu sahaja untuk hari ni.